Masya Allah, tabarakallah. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Oh, okey. Sekejap ya. Kita boleh jemput. Okey, kita ada 250 orang. Nanti boleh kongsikan dengan lagi seorang. Jadi 500 orang. Masya Allah, tabarakallah. Go, 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 go. Hijrah hari ni kita nak bertopik, nak mendengar tentang topik hijrah. Boleh, Ustaz Fuad cakap kalau, apa Ustaz Fuad? Ustaz Fuad cakap kalau tak 500 saya tak nak start. Tip je. Kan, 2510 orang. Cepat sikit lagi. Sambil tu saya nak sharekan lagu sekejap. Semua dah sarapan ke pagi ni? Sarapan apa tu? Okey. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Hai sister, saya nampak Coach Azma, Ustazah Azma tengah minum air, jangan tersedak ya. Apa ni, Coach Adi. Thank you Ustaz Azman. Terima kasih juga semua yang coaches yang share tadi. Sebenarnya kan Conquer the Day ni membawa kepada OBC, semua orang layak take part. Macam mana PT Az cakap tadi tu, bukan saya seorang je, saya pun sebenarnya terpetik je, tiba-tiba je kan. Tapi saya tahu, saya percaya nanti saya jadi host nak share screen. Yes, host dengan co-host. Siapa co-host? Siapa host? Dan. Okay. Alright. Saya belum. Semua orang layak untuk take part. Kalau tak, mungkin anda tidak didengari ataupun anda tidak dilihat, mungkin cuba angkat tangan sikit. Kan? Kalau angkat tangan sikit tu mesti maknanya jadi mesti orang nampak, coaches nampak, leaders nampak, maknanya oh saya sebenarnya saya nak. Tapi dulu saya pun ada juga tergigih macam tu kan. Do you any help from me? Do you need my hand? Macam tu kan. So sekurang-kurangnya leaders nampak kita ada niat untuk membantu, untuk memberi sesuatu. Kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. So Ustaz Fuad dah boleh screen sharing ke belum? Kejap, ada cabaran. No problem. So nak lagu apa hari ni? Sekejap ya. Ambil masa sikit. So kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin ya Allah. Sambil-sambil tu kan, ada ke peserta yang baru bermula untuk bulan Ogos? Saya nampak ada orang berkongsikan sarapan pagi masing-masing. Strawberry, cookies and cream, tropical fruits. Coach Rozaidi, tadi skipping. Mana? Tadi skipping goreng. Waalaikumsalam. Welcome Kak Siti Rozia, FS dan 3 Putri. Nama betul tu apa tu? Day one. Masya Allah. Tahniah kerana anda berada di circle yang betul. Sebab kita sama-sama nak turun berat badan, kita sama-sama nak sihat, sama-sama kita nak menuju perpindahan daripada badan yang besar ke badan yang kecil. Kesihatan yang kurang kepada kesihatan yang lebih banyak. Kan? Masya Allah. Surya Azman, tahniah anda berada di dalam ni yang besar. Okey, tak apa. Tanpa membuang masa, Ustaz Azman, Ustaz Fuad tak boleh nak share slide dulu. Bagi Ustaz Fuad lah cakap. Kan, lagi nyambung, lagi padu lah sebenarnya. Okey, dipersilakan Ustaz Fuad. Assalamualaikum. Nanti kita technical akan solve the matter. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana.
Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, terima kasih kepada Coach Naura selaku host OBC pada pagi ini, dan juga kepada semua leader-leader dalam yang hadir pada OBC pada pagi ini, dan juga semua tetamu-tetamu istimewa khusus pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat, barakah dan maghfirah kepada semua insya-Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun kita dalam majlis ilmu secara online, pasti kan, walaupun kita kata tadi kehadiran kita 359 sekarang ni, saya yakin dan pasti bahawa bukan kita saja yang ada dalam online ni, para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala juga sangat suka kepada majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua ni akan didoakan oleh malaikat kan. Setiap orang ni ada 70,000 malaikat mendoakan dia. Kan, Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia dan ampunkanlah dosanya. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, dah boleh share screen ke? Okey, alhamdulillah. Okey, dah boleh nampak skrin? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadi kurang-kurangnya saya dapat tengok sebahagian sahabat-sahabat saya hari ini pakai dua device. Ini semua ikut mentor lah ni. Mentor kata 2 device, kita pun 2 device lah. Suka hati. Okey. Alright, alhamdulillah. Okay. Jadi tajuk yang saya diminta untuk berkongsi pada pagi ini, kan sebenarnya tajuk ni dah biasa dah. Kita biasa juga dah dengar ceramah ma'al hijrah dan sebagainya sejak daripada kecil. Kan? Cuma hari ini sekadar sebagai satu sharing. Hijrah itu indah. Biasanya kalau tajuk macam ni, orang yang pendakwah, dia baru masuk Islam, kan, kemudian dia akan share perjalanan hijrah dia. Jadi hari ini pun saya nak share juga perjalanan hijrah saya. Okey. Jadi terlebih dahulu kita cuba hayati dulu lagu ini, kan. Boleh take note apa-apa yang bagus-bagus, yang baik-baik yang ada dalam lagu ini. Boleh dengar suara suara lagu. Okey, alhamdulillah. Mengukir kerasnya dinding karang, berharap terlukis satu keinginan. Semua butuh waktu untuk berubah, menempuh jihad demi ridho Allah. Arungi sungai
Okey, alhamdulillah kita dah sama-sama menghayati lagu yang sebentar tadi ni yang saya tujukan khas untuk peserta-peserta baru dalam OBC kali ni kan, kepada koci-koci dan juga tidak lupa kepada semua yang hadir. Alhamdulillah. Okey. Ini sedikit background saya. Nama saya Muhammad Fuad Osman ataupun biasa orang panggil Ustaz Fuad Osman aka UFO. UFO tu singkatan Surah pula. Ustaz Fuad Osman. Singkatan Ustaz Fuad Osman. Umur 44 tahun. Tak boleh nak terbalik lah. Kalau masa 42 dulu boleh terbalik 24 kan. Sekarang 44 tak boleh nak terbalik. Okey, pendidikan Master Pendidikan Islam UKM dan juga BA Usuluddin Universiti Malaya sebagai guru pendidikan Islam selama 15 tahun dan sekarang ni sedang bercuti untuk buat PhD di UKM dan sebagai part-time wellness coach bermula daripada 2017 sehingga sekarang. Dan alhamdulillah telah berjaya lost weight sebanyak 46 kg. Okey. Itulah wajah lama saya kan. Masih berjubah sehingga sekarang kan. Cuma berubah saiznya je. Saiz 5XL kepada saiz M. Okey, baru kita masuk tajuk kita lah. Okey. Okey. Alhamdulillah, ini ringkasan daripada lagu tadi dan juga keseluruhan apa yang kita nak bincang dalam tajuk hijrah kita pada pagi ni. Okey. Hijrah tu saya susunlah dia punya akronim dia. Dalam hijrah ni adanya hikmah dan kebijaksanaan. Kan? Dalam hijrah juga ada ikhlas kerana Allah. Dan hijrah juga memerlukan kepada jihad iaitu perjuangan dan juga pengorbanan yang sangat tinggi. Seterusnya, matlamat akhir kepada hijrah kita adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang serius untuk berhijrah, dia mesti menanamkan keazaman yang tinggi, bertekad untuk berubah, untuk jadi lebih baik, sama ada jasmaninya, mindanya dan juga rohaninya. Dan dalam hijrah juga adanya harapan, iaitu mudah-mudahan impian dan hajat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Alright, seterusnya kita tengok beberapa pengajaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini. Sebenarnya bila kita sebut tentang satu perkataan hijrah, dia seperti satu ilmu yang luas, seperti lautan. Okey. Jadi bila saya diminta untuk cerita tentang hijrah ni, saya seolah-olah berada di tengah laut, di atas satu sampan yang kecil, kan, dengan tak tahu nak pergi ke mana. Kan? Itulah. Jadi itu keadaannya. Maksudnya banyak benda aspek yang kita nak bincang dan saya rasa ini mungkin 1/100 daripada ibrah ataupun pengajaran hijrah yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Okey. Saya sebutkan di sini ialah perjalanan hijrah Nabi SAW bermula ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Waktu Nabi Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala berhentikan Nabi SAW di satu tempat yang namanya Yathrib. Waktu itu Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah tempat ini? Jibril kata, ini namanya Yathrib, di sinilah tempat kamu akan berhijrah nanti. Nampak? Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah frame dalam minda Nabi SAW bahawa satu hari Nabi akan berhijrah dan inilah tempatnya. Waktu itu Nabi ni tak pernah sampai pun ke Yathrib. Nabi tak pernah tengok Yathrib, kan? Nabi tak tahu. Cuma Allah Taala dah bagi satu kepercayaan dalam minda Nabi, yes, satu hari kamu pasti akan sampai kat sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hijrah Nabi SAW berlaku kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bukan kerana desakan kaum musyrikin, bukan kerana ancaman bunuh, tapi sebenarnya Allah Taala adalah kerana dia adalah merupakan perintah Allah. Bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berhijrah, yes, waktu itu Nabi terus menerima arahan tersebut, kan? Dan yakin bila menerima arahan Allah dan yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kerana orang yang berhijrah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang sangat hebat yang kita akan sebutkan sebentar lagi. Ya. Jadi, kita kena faham bahawa Nabi berhijrah kerana perintah Allah Ta'ala, bukan kerana desakan, bukan kerana tekanan. Okay? Kemudian, yang ketiga, bila dah dapat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi dah ada dalam frame
pemikiran dia bahawa satu hari dia akan berhijrah. Bila dia dapat saja ayat daripada Allah, perintah untuk berhijrah, Nabi terus buat keputusan. Yes, aku akan hijrah. Maksudnya Nabi terus buat satu keputusan akan berhijrah. Tanpa Nabi memikirkan apakah halangan, distraction yang akan ada di hadapan perjalanan itu nanti. Ya? Sebenarnya ayat hijrah ni turun 2 bulan sebelum Nabi hijrah. Jadi bila Nabi berniat, bertekad nak hijrah, waktu itulah baru datangnya ancaman. Ada orang nak bunuh dia, ada orang kepung rumah dia. Ini cabaran-cabaran selepas dia buat keputusan. Belum lagi cabaran ketika dalam perjalanan. Okey, jadi itu. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat kan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tadi itu, kan, nak beritahunya kepada kita bahawa percaya sebelum berjaya. Allah Taala nak Nabi percaya dulu. Bubuh dalam fikiran, yes, Nabi berjaya untuk berhijrah. Walaupun Nabi tak pernah sampai tempat tu, tak pernah dapat gambaran, Allah Taala bagi gambaran dulu tentang Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi nak berhijrah. Okey? Jadi bila datang je perintah Allah Taala, kan, Nabi SAW terus meletakkan keyakinan, oh yang ni yang Allah Ta'ala sebut dulu. Kan? Aku mesti berhijrah dan Allah Ta'ala dah janjikan dalam Al-Quran beberapa ganjaran, reward yang Allah Ta'ala akan bagi kepada orang berhijrah. Nabi yakin dan terus Nabi buat keputusan untuk berhijrah tanpa Nabi memikirkan apakah bentuk risiko dia, tekanan, halangan yang akan dihadapi. Okay? Jadi itu proses bagaimana peristiwa hijrah itu berlaku. Okey, bila Nabi berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baik baginda, dan dibantu juga oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidatina Asma radhiyallahu anha, dan Abdullah bin Uraiqid, seorang Yahudi. Okey, nampak? Apa yang kita dapat faham daripada sini, bahawa Nabi SAW melalui perjalanan hijrah ni bukan cara yang luar biasa. Dia pergi dalam keadaan yang biasa. Beza dengan Nabi pergi Isra Mi'raj. Nabi pergi Isra Mi'raj dengan miracle, dengan keajaiban, dengan kenderaan yang hebat. Kan? Ditemankan oleh Jibril AS. Tapi bila Nabi pergi hijrah, Nabi ditemankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat baik. Dibantu pula oleh Ali yang menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Ketika Nabi nak dibunuh oleh orang kafir Quraisy, Sayyidina Ali ganti tempat Nabi. Sayyidatina Asma, apa peranan dia? Sayyidatina Asma ialah orang yang bertanggungjawab untuk menghantar bekalan makanan sepanjang Nabi SAW berhijrah. Dan siapa pula Abdullah bin Uraiqid? Dia adalah seorang Yahudi, orang yang bukan Islam. Kerjanya adalah membawa kambing-kambing gembalaan dia ikut belakang Nabi untuk memadamkan tapak-tapak jejak-jejak kaki Nabi supaya mengelakkan daripada dikesan oleh orang-orang kafir. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Yes. Bila kita nak berhijrah, kita tak boleh seorang-seorang. Kita kena ada support group. Kan? Dan dalam waktu yang sama, kita kena ada perancangan, ada strategi yang baik supaya boleh menjayakan hijrah kita. Nampak bagaimana Nabi SAW susun? Nabi berhijrah berdua. Nabi suruh orang lain pergi dulu, Nabi kemudian pergi 2 orang dengan Abu Bakar, kemudian suruh Sayyidina Ali ganti tempat tidur dia, Sayyidina Asma tolong hantar bekalan untuk dia, Abdullah bin Uraiqid, orang yang bukan Islam, juga terlibat dalam membantu kejayaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah juga kita dalam perjalanan hijrah hari ini tidak semestinya kita saja, tapi kita juga memerlukan semua orang. Sebab kalau kita tengok dalam circle kita, dalam grup coaching kita dan sebagainya, kan, ataupun di kalangan coach-coach yang ada, kan, dalam online coaching ni ada juga coach-coach yang muslim dan juga yang non muslim, ada matlamat yang sama, iaitu untuk berhijrah, mengubah gaya hidup, sama ada ubah bodinya, mindsetnya dan juga rohaninya. Kemudian apa yang seterusnya ialah Nabi SAW berkorban nyawa, sahabat-sahabat Nabi berkorban nyawa, meninggalkan tanah air, keluarga dan harta. Okey. Jadi di sini kita melihat bagaimana jihad, perjuangan dan pengorbanan yang sangat tinggi perlu untuk menjayakan sesebuah proses hijrah. Kalau kita tak sanggup, kan, untuk korban makanan-makanan kita yang favorite sebelum ini, walaupun dia tak sihat, tak sanggup, maka kita takkan mampu untuk berhijrah minda kita. Kalau kita tak sanggup nak berhijrah, nak tinggalkan keseronokan, keenakan tidur pada waktu pagi untuk bangun, untuk beribadat pada waktu subuh, maka kita tidak akan mampu untuk menjadi orang
yang berhijrah. Maka hijrah dia perlu kepada jihad. Satu lagi, Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur. Dalam perjalanan tu, Nabi bersembunyi di Gua Thur, kan? Duduk dalam gua itu selama 3 hari, kan? Dan waktu itu orang yang paling risau bimbang keselamatan Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan? Waktu itu apa Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Bakar? Allah Ta'ala turunkan satu ayat disebut innallaha ma'ana la takhaf wa la tahzan. Janganlah kamu rasa bimbang. Jangan rasa takut. Jangan rasa sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Jadi, orang yang berhijrah ni yakin dan pastilah kita golongan yang dicintai, diredai oleh Allah dan Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Jadi, di sinilah perlunya kepada rakan, teman dalam perjalanan kita nak berhijrah ni, support group supaya kita ada motivasi apabila kita rasa kendur, kita rasa lemah semangat, dan yang paling penting ialah nak mendidik kita supaya sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita nak, contohnya kalau kita nak berdiet pun, kan, selain daripada ada coach yang bagus, selain daripada ada program yang baik, kan, grup yang baik, jangan lupa kita kena sentiasa doa pada Allah, sebab yang mengizinkan saya turun berat badan ya Allah, yang mengizinkan kita ini sihat pun Allah Taala, dan untuk kita menghadapi cabaran dalam kita nak berhijrah pun Allah Ta'ala saja yang boleh bantu kita. Maka hijrah ini, peristiwa hijrah ini mengajar kita tidak perlu bergantung dengan mana-mana manusia, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang seterusnya ialah ini satu cabaran ketika Nabi SAW nak berhijrah. Satu cabarannya ialah dikejar oleh Suraqah bin Malik. Ini seorang pahlawan kafir Quraisy, satu-satunya orang yang berjaya menjejak Rasulullah SAW. Dia kejar Nabi dengan kuda, tapi sampai satu tahap, bila dah dekat dengan kuda Nabi SAW, kudanya, kaki kuda tu tenggelam dalam pasir dan dia terjatuh. Dan dia dah cuba beberapa kali tapi tak berjaya. Pernah dengar tak cerita ni? Cerita Suraqah bin Malik, seorang pahlawan hebat, kaum Quraisy. Kenapa saya tulis kat ni optimis? Nabi SAW kata kepada Suraqah bin Malik, kamu takkan dapat kejar aku. Kamu takkan dapat kejar aku. Tapi kalau kamu lepaskan kami berhijrah ni, aku janji kepada kamu untuk mengalungkan kamu mahkota daripada kerajaan Parsi. Nabi SAW masa tu tak sampai Madinah pun lagi. Tapi Nabi dah janji kepada Suraqah bin Malik akan pakaikan dia kalung daripada kerajaan Parsi. Maksudnya Nabi sangat optimis bahawa Islam itu akan sampai ke Parsi dan berjaya menakluki Parsi. Tapi bukan zaman Nabi SAW, kan? Islam menakluki Parsi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maknanya lepas dua siri perubahan kepimpinan, barulah Islam dapat menguasai Parsi. Dan waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab beritahu kepada Suraqah bin Malik, waktu itu dah masuk Islam dah. Dia beritahu, wahai Suraqah, mari sini. Mari sini. Aku nak tunaikan janji Rasulullah SAW kepada kamu, iaitu nak pakaikan mahkota daripada kerajaan Parsi. Lalu dikalungkan mahkota kerajaan Parsi itu kepada ke kepala Suraqah bin Malik. Nak ceritanya, Nabi ni orang yang sangat optimis dengan kejayaan, optimis dengan kemenangan, walaupun waktu itu Nabi baru nak hijrah, belum ada negara lagi, kan, belum ada kerajaan lagi, tapi Nabi sudah berpandangan jauh, kan. Jadi begitulah juga dengan kehidupan kita. Kemudian ada satu peristiwa lagi, iaitu peristiwa Ummu Qais. Ummu Qais ni pula dia cerita dia macam ni. Saya nak cerita ringkas-ringkas saja. Ada satu orang lelaki, dia nak hijrah juga dengan Nabi. Kan? Dia bukan hijrah. Ada satu orang perempuan namanya Ummu Qais. Dia nak hijrah dengan Nabi. Kan? Dia masalah ada satu je. Dia punya power dia, markah dia, tak mau hijrah. Tak mau hijrah. Lalu Ummu Qais beritahu kepada lelaki tu, aku berhijrah kerana perintah Allah dan kerana ikut Rasulullah. Kalau kamu nak kahwin dengan aku, kamu hijrah. Kalau tidak, kamu tinggal saja di Mekah ini. Manalah tu aku sampai Madinah dapat power lagi cantik ke, handsome ke. Nampak? Jadi dah suspend lah pasal makwa dia ni, Ummu Qais ni lawa cantik. Kulit dia macam Arab sungguh. Kan? Dia memang Arab pun. Memang Arab. Jadi,
Akhirnya dia kata, tak apalah aku hijrah juga. Dia hijrah juga. Tapi hijrahnya itu bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, tapi hijrah itu sebab nak dapat kahwin dengan Ummu Qais. Jadi kata Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat keredaan Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang berhijrah kerana nak cari dunia, au awimra'atin yang kihuha, ataupun kerana perempuan yang ingin dikahwininya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dia akan dapat apa yang dia hajatkan. Apa yang dia hijrahkan tu dia akan dapat. Jadi siapa yang berhijrah kerana harta, yes, mungkin dia dapat harta. Siapa yang hijrah kerana nak kahwin, dia akan dapat kahwin, tapi dia tak dapat redha Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang berhijrah kerana Allah, berhijrah kerana Rasulullah, dia akan dapat dunia dan seisinya. Redha Allah pun dia dapat, redha Rasulullah pun dia dapat, dunia dan seisinya pun dia dapat. Tapi kalau orang yang hijrah kerana dunia, dia akan dapat dunia, tapi redha Allah dan Rasul tak dapat. Okey? Jadi itu penting. Bila kita nak berhijrah, intention, niat kita. Itu kena betul terlebih dahulu. Sebab bila kita niat kerana Allah dan Rasul, Allah akan bantu. Tapi kalau kita niat kerana yang lain daripada Allah, kita buatlah sendiri. Allah Ta'ala tak nak tolong. Pandai-pandai kau lah, dia kata. Pandai-pandai kau je lah. Jadi itu. Alright. Kemudian yang terakhir ialah, bila sampai di Madinah, maka Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Jadi ini sangat penting sebenarnya dalam proses hijrah. Selain daripada kita jaga hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita kena jaga juga hubungan dengan sesama manusia. Okay? Iaitu ukhuwah, persaudaraan Islam. Okay? Alright, itu antara intipati hijrah. Okay, jadi saya nak kongsikan juga ada 3 prinsip hijrah yang saya dah tengok. Mungkin ada lagi, mungkin banyak lagi, tapi apa yang saya nak cerita ni 3 konsep ini saja, kan? Yang pertama, bila kita nak berhijrah, kita kena ada goal. Mesti ada matlamat yang jelas. Yang kedua, kena ada certain way, cara-cara tertentu. Kalau dalam konteks Islam ni, cara-cara tertentu tu ialah yang pertama syariat Allah, yang kedua sunnatullah. Itu cara dia. Bila kita nak capai matlamat kita, kena ikut cara yang ditentukan oleh Allah, kan? Dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu. Walaupun matlamat kita tu matlamat dunia ke, matlamat akhirat ke, itu no problem. Tapi certain way, cara-cara tertentu untuk mencapai goal itu mesti ikut pada sesuai dengan syariat Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, untuk menjayakan hijrah, dia tak boleh bersendirian. Dia mesti berjamaah. Saya pun tak pastilah translation berjamaah tu, community tu betul ke tak betul kat Yat. Kan? Kira-kira betul ajalah. Kalau tak betul, boleh komen dekat ruangan komen tu, kan. Maksudnya tak boleh seorang lah. Maksudnya kena berjamaah. Okay? Apa dia certain way? Ini certain way yang saya nak share. Yang pertama, mesti ada iman. Ataupun belief, kepercayaan. Okay? Yang kedua, kena ada hijrah. Iaitu action, tindakan. Dia tak boleh percaya saja, tapi tak ada tindakan. Dia kena disusuli dengan tindakan. Dan yang ketiga, mesti ada jihad, iaitu komitmen. Terima kasih Kak Yat, berjamaah, community. Okay, lebih kurang samalah. Nak unity ke apa benda ke, pun okey jugalah. Saya buka kamus juga tu Kak Yat. Buka kamus juga tu nak tengok tu. Akhirnya, semua rasa-rasa macam semua perkataan tu nak letak, tapi letak ialah satu. Okay, alright. Jadi, certain way dia apa? Yang pertama, mesti ada kepercayaan, iaitu iman kita. Yang kedua, kita kena hijrah, iaitu bertindak, ataupun selain daripada action, iaitu change, buat perubahan. Yang ketiga ialah jihad. Mesti ada komitmen. Okay. Inilah ayat yang saya rujuk untuk nak sebutkan tentang prinsip hijrah ni. Jadi bukan sesaja reka-reka tak. Okay, tengok ayat yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Fokus yang ke atas saja.
Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Orang yang beriman ni dia percaya, dan iman tu sebenarnya ialah dia percaya kepada benda gaib, baru iman. Benda yang tak nampak, benda gaib. Macam Nabi SAW tadi, diberitahu oleh Allah, Yathrib ni tempat kamu hijrah. Nabi tak nampak lagi Yathrib tu macam mana, kan? Tapi Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi suasana dan keadaan Yathrib tu, supaya membina satu kepercayaan kepada Nabi. Kemudian, wahajaru, kata Allah. Walladzina hajaru, dan juga orang-orang yang berhijrah. Dan yang ketiga ialah wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad pada jalan Allah. Ini surah Al-Baqarah 218. Kemudian ayat yang kedua, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Dalam ayat ni juga sebut tiga tu juga. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan juga orang yang berjihad pada jalan Allah. Surah Al-Anfal ayat 74. Okey. Kemudian tengok lagi ayat At-Taubah ayat 20. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Masya-Allah, tabarakallah. Saya seronok bila tengok, saya bila jumpa ayat ni, kenapalah ayat ni, kan? Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Kan? Maksudnya bila kita nak berhijrah, dia takkan berjaya kalau tidak ada elemen iman dan juga elemen jihad. Kita kata kita nak hijrah saja, tapi kalau kita tak bina kepercayaan yang kita boleh untuk berhijrah, kita boleh untuk berubah, kita boleh untuk berjaya, tak ada kepercayaan yang besar macam tu, kita takkan boleh hijrah. Hijrah kita sampai setakat jalan je, separuh jalan. Kemudian, kalau kita dah ada kepercayaan, dah ada tindakan, kemudian tak berjihad pula, maksudnya tak bersungguh-sungguh. Buat lebih kurang, main-main, kemudian sikit-sikit cheating, contohlah kan. Tak ada nak kata siapa-siapa lah, kata kat di sini satu ketika dahulu kan. Jadi dia tak bersungguh, maka tidak akan dapat menjayakan hasrat dia nak berhijrah. Jadi bila nak hijrah mesti ada tiga elemen tu, iaitu iman ataupun belief, kemudian hijrah ataupun action. Sebab kenapa saya kata hijrah tu action? Sebab hijrah ni dia mesti bertindak, mesti bergerak, mesti melangkah. Kalau Nabi tak melangkah daripada Mekah ke Madinah, Nabi takkan sampai ke Madinah. Mesti ada pergerakan. Wajahadu dan berjihad. Okay. So, bagaimana dengan hijrah kita? Boleh komen? Apa goal anda? Siapa yang dah ready nak hijrah, boleh tulis. Boleh tulis kat ruangan komen tu, nak hijrah ke mana? Okay? Boleh komen. Okay? Bagus-bagus. Ni sahabat kita daripada Vietnam ni dah tulis dah goal setting, masya-Allah, tabarakallah. Zamzarina nak hijrah, yes betul. Tapi nak hijrah ke mana? Masya-Allah, Sa'azman nak hijrah ke jannah. Alhamdulillah, amin, insya-Allah. Okey, orang lain ada. Nak tahu tak goal masing-masing? Naura syurga. Syurga ni sebelah Ustaz Azman. Ustaz Azman kat jannah, sebelah dia syurga. Pintu sebelah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Ni lagi tinggi ni. Kak Lim nak pergi syurga Firdaus. Atas pada syurga Ustaz Azman. Ustaz Azman tu syurga je. Kak Lim ni dia syurga Firdaus, atas sikit lagi. Hijrah ke arah lebih baik. Amin. InsyaAllah. Maisarah. Alhamdulillah. Kehidupan yang lebih sihat. Lain-lain. Mardatillah. MasyaAllah. Hebat-hebat. InsyaAllah. Amin. Kita doakan goals kita semua yang nak berhijrah ni akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah nampak dah tu sikit tu. Jadi kalau dah faham tu, saya rasa sampai sini ajalah perkongsian kita. Gurau je. Okey? Jadi bila nak capai goal kita, kena ingat tiga perkara ni. Yang pertama, kita kena yakin, percaya kena besar bahawa kita boleh untuk mencapai goal kita. Alhamdulillah. Untuk beramal ibadat. Lebih sihat untuk beramal ibadat. Okey. Kemudian, pastikan kita tahu apa tindakan kita. Yes, ikut certain way. Kan? Kalau kita nak pergi syurga, kita kena tahu jalan nak ke syurga tu macam mana. Kalau kita nak kurus, kita kena tahu jalan nak kurus dengan sihat tu macam mana. Kalau kita nak kaya, contohnya goal nak jadi orang kaya, kita kena tahu apa certain way untuk jadi orang kaya dengan yang pertama, ikut yang disyaratkan oleh Allah, kemudian ikut apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Okay, alright. Dan jangan lupa yang ketiga tu, community ataupun kita kata
berjamaah. Okey? Kena ada tu. Yang ketiga, kemudian kena ada komitmen. Jangan buat sambil lewa ataupun kita kata hangat-hangat tiap ayam. Kena ada komitmen. Okey, alright. Okey, so ke mana hijrah kita? Ini saya simpulkanlah apa yang sahabat-sahabat tulis dalam ruangan chat tadi kan. Yang pertama, ni kan, nak pergi ke jannah, nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, okey? Okey, jadi apa yang perlu kita ubah? Ini yang kita nak kena hijrahkan. Okey? Kita nak hijrahkan body kita, jasmani kita. Supaya jasmani kita ni tumbuh dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga bela diri kita ni, jasmani kita ni ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Taala. Dan siapa-siapa yang ada dalam grup coaching hari ni, alhamdulillah masya-Allah tabarakallah, anda sudah berada pada certain way yang betul. Kan? Apa yang kita belajar dalam grup coaching tu sebenarnya sebahagian adalah daripada sunnah Rasulullah SAW. Kan? Makanan sehat, jaga kesihatan dengan 20% senaman, itu semua adalah certain way yang betul untuk hijrah body. Begitu juga dengan mind. Kan? Daripada negatif kita kepada yang positif. Kan? Ini semua perubahan yang kita kena buat. Kan? Daripada fikir yang tak baik kepada fikiran yang lebih baik. Daripada suka buruk sangka ke orang kepada baik sangka. Daripada susah nak memaafkan kepada orang yang lebih suka memaafkan. Macam-macam lagi lah bentuk bagaimana mind kita. Dan yang ketiganya rohani kita. Rohani kita ni kalau nak sampai ke jannah, nak dapat redha Allah, dia tak cukup dengan body, dengan mind, mesti disusuli dengan rohani. Rohani saja pun tak cukup. Dia mesti dengan mind, dengan body. Body saja tak cukup. Dia mesti dengan mind, dengan body. Dia circle ni, dia orang putih kata apa? Apa dia panggil? Integrated. Cakap orang putih lah pula. Integrate antara satu dengan yang lain. Saling bergantung di antara satu dengan yang lain. Sebab badan kita ni, dia tak boleh terpisah. Mana ada roh terpisah dengan jasad? Matilah. Kan? Jadi body perlu kepada jasad, body perlu kepada mind dan body perlu kepada roh. Jadi tiga aspek ni kita kena jaga, kan? Dan tiga ni insya-Allah kita akan dapat dalam grup coaching kita. Okey. Jadi macam mana? Apa certain way dia? Cara dia? Yang pertama, kita bina keimanan kita. Kita syurga ni tak nampak. Kan? Redha Allah Ta'ala ni tak nampak. Tapi kita tahu berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, apa yang Nabi beritahu dalam hadis. Jadi kita just kena bina kepercayaan. Syurga tak ada siapa pun yang pernah pergi. Tapi kita beramal kerana nak syurga. Seolah-olah macam kita pernah tengok syurga. Tapi macam mana kita yakin dan percaya adanya syurga yang hebat tu? Sebab kita diberitahu dalam Quran, diberitahu oleh Nabi SAW. Maka kita bina satu keyakinan yang teguh. Kemudian yang kedua, mesti ada hijrah, iaitu perubahan dari segi amal soleh. Kan? Maksudnya amal soleh ni yang pertama, kita jaga sungguh-sungguh yang fardu dan kita perbanyakkan yang sunat. Saya sebut umum ajalah. Kalau nak tahu lebih detail, masuk kelas ngaji 90 hari. Okey? Kelas ngaji online bersama dengan Ustaz Man 90 hari, insya-Allah kita akan dapat jawab sepenuhnya tu. Yang warna hijau tu, hijrah tu. Kemudian bila kita dah buat amal soleh, dah buat kebaikan, kena tinggalkan benda dosa. Jangan dia naik sama. Benda baik pun dia buat, dosa pun dia sama buat. Kan? Mengaji, dia mengaji, menyanyi pun dia. Kan? Pun tak boleh. Sedekah pun dia, mencuri pun dia. Macam tu tak boleh. Dia kata dunia ni kena seimbang Ustaz, baik dengan jahat sama. Itu tak betul. Dia tak boleh. Jadi bila kita dah buat kebaikan, dah waktu yang sama kena tinggalkan yang jahat. Barulah itu namanya hijrah. Dan yang ketiga, beri manfaat kepada orang lain. Buat diri kita ni, pastikan setiap hari kita kena ada manfaat untuk orang lain. Untuk mak ayah, untuk sahabat-sahabat, untuk kawan-kawan. Tak kisahlah. Sama ada dalam bentuk sedekah, dalam bentuk nasihat. Kan? Macam hari ni, saya berazam, insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian saya pagi ni, kan, saya dapat memberikan manfaat untuk diri saya sendiri dan juga kepada semua. Berapa ribu yang hadir ni, Nora? Berapa ribu? Masya-Allah, 470,000. 5,000 Ustaz. Dah macam extravaganza dah ni.
4,000 lebih ada ni, masya-Allah. Alhamdulillah. Alright. Dan yang ketiga ialah iltizam dan istiqamah. Saya guna istilah Arab lah. Iltizam ni maksudnya dia buat benda tu berterusan. Repetition, repeat, berulang kali, berterusan, kan? Iltizam, sentiasa buat, kan? Istiqamah, berterusan. Macam tu, okey? Jadi itu, kalau kita nak berjaya, kita kena buat. Jangan kita dah buat sekali, kita stop. Lepas tu nak ulang lagi, kan? Dia ibarat macam apa nama ni? Kayuh bersikal. Mula-mula nak kayuh tu memang susah, kan? Tapi once kita dah kayuh, kan, dia jadi lebih ringan, lebih laju, lebih ringan, lebih laju. Kalau kita pasang dynamo dekat tayar tu, lampu tu makin lama makin terang. Tapi basikal zaman sekarang tak pakai dynamo lah. Basikal zaman saya kecil-kecil dulu, basikal Jepun tu dia ada lampu kat depan tu, dia pakai dynamo, kan. Makin laju kita kayuh, makin terang. Jadi tu. Alright. Jadi tu. Jadi kena iltizam, istiqamah. Jangan berhenti. Never stop. Kan? The winner is never quit. Never stop. Hari ni terpaksa cakap orang putih banyak pasal buah habis extravaganza. Okey. Kemudian hari ni saya nak kongsi sikit bagaimana perjalanan hijrah saya untuk healthy active lifestyle. Okey. Sama juga prinsip dia. Nak hijrah ni kena ada goal. Kan? Kemudian kena ikut certain way yang betul, kemudian community. Okey. Yang pertama, saya bina satu kepercayaan dalam diri saya. Saya visualize, saya ambil gambar saya masa muda-muda dulu. Muda-muda lah. Masa sekolah kan. Masa universiti. Kurus aku ni. Gitu kan. Jadi kita tengok. Kan? Dan kita masukkan dalam dream board kita. Kan? Kalau dream board saya, kalau tengok tu dia, badan tu lain-lain sikit lah. Dia ada macam roti ban sikit tu. Macam Kosakov tu. Kan? Tu. Okey. Kita tengok. Kan? Jadi tu. Masa kita ada letakkan satu impian, kita nak badan yang macam Nabi sebutlah. Nabi dadanya bidang dan perutnya rata. Yes, aku nak macam tu. Kita dah gambarkan. Kemudian kita visualize. Kemudian kita tengok kepada proven success. Kalau kita join event dan training ni, kan, macam OBC dan sebagainya ni, setiap pagi setiap coach yang share tu, dia akan tunjuk result dia. Maknanya orang yang dah berjaya. Antara yang orang menginspirasikan saya, orang tu dia duduk dekat Ipoh sekarang ni. Namanya apa Nur Azman, macam itulah lebih kurang. Saya tengok dia tu 65 kilo. Dia ustaz, aku ustaz. Dia pengajar Islam, aku pun pengajar Islam. Berat dia 135, aku 116. Dia boleh turun, kenapa tak turun? Kita tengok kepada orang yang dah berjaya. Yes. Kita kata, kita tanam keyakinan bahawa saya pun boleh berjaya. Kemudian orang yang kedua saya tengok ada seorang daripada Melaka, Ustaz Aswad. Pun macam tu juga. Sebenarnya result yang pertama saya tengok dia lah. Dia kata, ustaz ni dulu sama dengan aku gemuk. Macam mana dia dah boleh kurus? Kan? Saya dah siap. Kalau dia boleh, aku boleh. Jadi kita bina keyakinan dulu. Kemudian step yang kedua, kita buat action, tindakan. Apa dia? Join group coaching. Kemudian buat 80, 20, 100. Siapa tahu? Siapa tahu boleh tulis. Siapa tak tahu pun tulis je. 80 tu apa? 20 tu apa? Plate kereta ke? Nombor ekor ke? Tulis. 80, apa dia? 80 ialah pemakanan sihat. 20%, terima kasih Aina Nisha. Tulis tu 80% pemakanan, 20% exercise, 100% mindset. Yes. Itu yang saya amalkan. Kan? Dan kemudian apa-apa yang coach ajar dalam grup tu, follow je. Follow meal plan, ikut cakap coach dan lain-lain. Okey? Dan selain daripada itu, apa yang perlu ialah jihad kita. Jihad kita. Yang pertama, make it happen. Itu saya tanam. Nak buat sampai jadi. Jangan buat sekerat. Jangan buat separuh. Sampai dapat ideal weight. Macam tu. Kemudian yang kedua, never give up. Memang ada cabaran, halangan, tapi never give up. Jangan orang cakap sikit-sikit, alah kau dah turun dah 20 kilo, jomlah kita enjoy. Tak. Sebelum dapat ideal weight, no. Terus, never give up. Buat sampai jadi. Kemudian self-discipline. Yang ni tak ada orang boleh bantu kecuali diri kita sendiri. Jujur dengan diri kita sendiri. Walaupun kita secara online, coach tak ada, coach duduk jauh, kan? Coach saya tu dekat Singapura, coach saya kat Singapura. Mana dia tahu kita makan sate ke, makan nasi lemak ke? Tapi kita self discipline. Kita yang nak,
kita yang percaya, kita yang nak buat, kita yang nak berjaya, kita sendiri kena disiplin dan teruskan komitmen, kan? Dan alhamdulillah salah satu daripada cara komitmen kita yang saya buat ialah untuk saya istiqamah sampai sekarang ialah saya bantu pula orang lain. Bila saya bantu orang lain, yes, kita automatik akan bantu diri kita sendiri. Jadi saya tak nak saya sihat seorang, saya nak kurus seorang, saya nak bantu ahli keluarga, sahabat-sahabat. Jadi itulah sebenarnya yang mengekalkan kita dalam circle yang positif. Itulah perjalanan hijrah kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat redha Allah, dapat jannah, kan? Okey, reward yang terakhir. Okay, rewardnya ialah ini, kita rujuk ayat tadi, ujung ayat tadi. Yang pertama Allah Taala kata orang yang beriman, berhijrah, berjihad, ulaika yarjuna rahmatullah. Dia akan dapat rahmat Allah. Yang kedua suratul Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang sebenar, lahum maghfirah. Orang yang berhijrah dia dapat keampunan Allah. Dia hijrah, dia buat perubahan, dia niat, ya Allah, aku nak berubah. Sebelum ni tak sembahyang, aku nak jadi orang yang sembahyang. Dia dah dapat keampunan Allah. Aku sebelum ni tak jaga amanah Allah, jaga kesihatan tubuh badan. Yes, hari ni aku nak usaha untuk ubah cara hidup aku, nak jadi sihat. Yes, dia dapat keampunan Allah. Yang ketiga, rizqun karim. Jangan rasa give up kalau kita terpaksa keluar duit untuk beli makanan sihat. Sebab orang yang berhijrah, rezeki ini dijamin oleh Allah dengan rezeki yang mulia. Kan? Allah Ta'ala akan bagi dia kesihatan, satu nilai kekayaan yang lebih besar daripada harta. Kan? Jadi jangan kita ingat, kita keluar belanja ni mahal lah. Kan? Syek ni mahal. Ya ni program ni mahal. 370 mahal. Kan? Kita berhijrah daripada satu kehidupan yang negatif kepada kehidupan yang negatif. Allah Ta'ala dah sebut dah. Satu jaminan daripada Allah, rizqun karim. Macam mana nak join belajar ngaji Ustaz? InsyaAllah. Join kelas ngaji Isnin, Rabu dan Jumaat. Pukul 7 pagi sampai selesai. Tak tahu pukul berapa selesai. Kadang-kadang pukul 8, kadang-kadang 8:30. Okay, kemudian surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut, a'zamu darajatan indallah. Dia mendapat darjat yang tinggi. Kan? Ini kalau siapa-siapa coach, dia kena faham ayat ni. Kan? Darjat yang tinggi ni, di akhirat Allah Ta'ala bagi dia darjat yang tinggi. Di dunia pun, kalau di akhirat Allah Ta'ala boleh bagi, di dunia pun Allah Ta'ala boleh bagi dia darjat yang tinggi. Apa level yang paling tinggi? Okay? Itu kena join HOM. Okay, right. Kemudian yang terakhir, ulaika humul faizun. Akhirnya, orang yang berhijrah dijamin oleh Allah Ta'ala kejayaan, kemenangan. Dia akan dapat apa yang kita nak tadi. Kita nak ideal weight. Yes, kita dapat kemenangan kita, dapat ideal weight. Kita dapat menua tanpa ubat. Alhamdulillah. Dah tua tapi tak makan ubat. Sihat walafiat. Kan? Kita dapat side income dengan membantu orang lain. Yes, Allah Ta'ala bagi kejayaan itu. Kenapa? Kerana kita decide untuk berhijrah. Okey? Inilah hasil daripada penghijrahan saya. Kan? Alhamdulillah, dulu 116 kg, sekarang alhamdulillah maintain 70 kg daripada saiz 5XL kepada saiz M. Kan? Minta maaf slide ni bahasa Inggeris, ya. Sebab saya punya apa ni. Tak apalah, semua faham, ya. Kemudian dulu pernah ada penyakit diabetes, migraine dan skin disease, ya. Ada penyakit kulit. Alhamdulillah, lepas kita mengamalkan pemakanan sihat, disupport pula dengan nutrisi yang lengkap setiap pagi, kan? Alhamdulillah, sekarang ni umur 44, saya tidak ambil sebarang ubat-ubatan. Kalau dulu ni banyaklah ubat diabetes, ubat migraine, ubat macam ni, kan? Alhamdulillah, sekarang ni dah tak makan ubat lagi, hanya makan nutrisi, ya. Kemudian improve kesihatan, ya. Kemudian dulu orang yang sangat selalu letih, mengantuk, kan? Tidak ada energi, dan alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala izinkan dengan hijrah kita tu dapat higher energy, stamina, aktif, kan? Kalau dari segi emosional pak, negatif. Dulu negative thinking, sangat panas baran, pemarah, kan? Emotional. Dan alhamdulillah hari ini dapatlah pemikiran kita lebih positif lah, lebih baik. Kan? Kalau dia biasanya macam nak marah je, dia tak marah, dia macam nak marah je. Sampai tahap macam tu je lah. Kan? Dia memang tak marah, dia macam je. Kalau dengar saya punya kuliah ni macam marah ke tak? Okay, alright. Alhamdulillah, inilah kan aktiviti, active lifestyle yang saya dah buat, yang saya dapat buat hari ni.
setelah kita berhijrah. Kan? Saya boleh terus buat aktiviti saya, mengajar, cuma bezanya dulu duduk atas kursi, sekarang boleh duduk kat bawah. Dulu tak boleh duduk kat lantai tu. Ya? Boleh hiking bersama isteri yang tersayang. Kan? Alhamdulillah. Boleh skipping. Kan? Boleh cycling juga. Dan antara yang saya suka ialah mountain bike. Kan? Main dalam selut, dalam hutan. Dia kalau masuk hutan tak ada selut, dia kurang feel. Kan? Kemudian alhamdulillah saya masih meneruskan sebagai NGO, sebagai sukarelawan, bantu misi-misi bantuan kemanusiaan dalam negara dan luar negara. Dan berdiri atas kerusi tu masa sekolah rendah. Zaidi. Okay? Masa tu kecil ni. Okay, alright. Dan saya boleh buat aktiviti yang lain-lain lah. Okay. Dan ini berubah dari segi emosi. Kan? Bila kita dah buat perubahan dalam kehidupan kita, berhijrah, berubah dari segi emosi. Kan? Nampak? Yang gambar yang tepi sekali tu. Bukan senang nak senyum tu. Kalau tak hijrah, tak dapat senyum nampak gigi. Dan saya dah boleh berimpian. Nampak tu ada lambang presiden team tu. Maknanya dah berani, percaya dan berimpian yang lebih besar. Kalau tidak dulu setakat saya berimpian nak jadi tok guru pondok lah. Lepas tu ikutlah siapa-siapa nak bagi sumbangan, derma kan. Itu ialah. Sekarang ni saya berimpian, saya ada pondok, saya ada pusat pengajian, saya sendiri yang biaya, tak perlu orang derma, tak perlu orang sedekah. Jadi kita berani untuk berimpian lebih besar sebab kita believe, kita percaya. Kerana kita berhijrah. Dan saya boleh membahagikan orang lain, saya bagi mak saya dengan nutrisi sihat, kan? Belanja. Bukan mak bayar ni. Memula dulu dia bayar dia juga kan. Nak tengok komitmen tu. Tapi alhamdulillah kita bagi nutrisi. Hadiah bersedia pun nutrisi. Dan yang paling penting ialah kita dapat circle yang baik, perubahan dari segi rohani. Ni yang saya sebut tadi. Ada siapa tanya tadi? Macam mana nak join kelas mengaji? Yes. Tu. Online 7 hingga 8:30 pagi. Hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Boleh join tu. InsyaAllah. Kan? Kalau kita rasa-rasa nak berhijrah, hijrah dulu. Daripada kita tengok Netflix, kita hijrah kepada masuk kelas ngaji online. InsyaAllah. Kita akan dapat ubah rohani kita, ubah minda kita dan juga ubah body kita insyaAllah. Okay, jadi saya rasa itu saja perkongsian hari ini. Okay, sebelum berakhir, tolong snap ni, refleksi OBC. Nanti boleh send dekat coach masing-masing. Okay, apa hasil dapatan hari ni? 3, lebih pun tak apa. Okay, tulis nama, lokasi daripada mana, daripada Singapura ke, Brunei ke. Dan tulis nama coach yang menjemput kita pagi ni. Kan? Ataupun daripada tim mana, ya, tulis. Kalau ada yang boleh post dalam Facebook, boleh tag nama saya. Kan? Ataupun boleh hantar terus kepada saya punya grup Telegram. Tu yang tulisan biru tu. Dah siap-siap tulis tu, send terus dalam Telegram ni. InsyaAllah saya nak baca apa hasil dapatan seorang-seorang. Bukan apa, sebagai satu untuk highest energy, untuk kita tambah baik. Kalau nak komen yang baik pun okey, komen yang tak baik pun okey, no problem. Kan? Untuk menambah baikkan penyampaian saya, mungkin isi dan sebagainya. Okey, boleh snap dulu yang ni yang paling penting ni. Facebook Mahfuz Osman. Kemudian nombor telefon tu tak penting sangat. Yang penting nombor telefon coach masing-masing. Kemudian yang bawah tu, yang Telegram tu boleh ambil, nanti boleh hantar yang tadi tu. Okey, akhir sekali saya sudahi dengan menjaga kesihatan adalah ibadah, mengawal pemakanan adalah jihad, mengajak orang lain untuk sihat adalah dakwah. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, perkataan-perkataan yang kurang sesuai ataupun kurang mencapai objektif seperti yang diharapkan oleh pihak Urustia. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada host hari ini, Coach Naura.
Terima kasih banyak-banyak Ustaz Fuad. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah, banyak sangat perkongsian daripada Ustaz tadi kan. Kita dah ada lagu tadi, saya ingatkan dah penutup dah. Kan? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bersempena dengan, saya nampak Ustaz Fuad ada dua skrin Okay, apa ni, bersempena dengan tak lama lagi 10 hari bulan Ogos, kita akan masuklah 1 Muharram 1443 Hijrah. Lepas tu hari ni pula Ustaz Fuad UFO, Ustaz Fuad Osman sudi berkongsi dengan kita semua pada hari ini dengan topik yang menyambung sangat kan. Proses kita nak menuju ke mana Ustaz? Ke syurga, ke Jannatul Firdaus. Saya nak pergi syurga dulu, jumpa syurga saya insyaAllah. Lepas tu baru kita sama-sama nak ke Jannah. Kan, til Jannah insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, so terima kasih. Kita sama-sama ucapkan terima kasih dah pada Ustaz Fuad dan kita jumpa pada hari Isnin. OBC ada seperti biasa 9.30 pagi hingga 10 suku. Kalau 10.30 topik menarik sangat macam ni, berbaloi kita stay. Kan, insyaAllah. Terima kasih semua. Adi, saya nak lagu. Coach Adi, boleh bagi lagu? Lagu tadi pun boleh. Wow, Masya Allah. Jangan lupa kongsikan pada yang kita dah screenshot tadi tu, masukkan ke dalam tag channel Telegram. Bagi Ustaz Fuad dapat highest energy, Masya Allah. So kita jumpa pada hari Isnin. Okay, saya boleh play lagu di sini sahaja. Okay. Assalamualaikum.